Malaysia bangunkan fasiliti serta kepakaran analisis data kotak hitam pesawat. Sultan Johor ingatkan jangan terpedaya dakwaan darjah negeri boleh dibeli. Bantuan kemanusiaan disalur ke Iraq dan Syria. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ini N5 edisi Khamis 23 Mac 2017. Bersama saya Nurlela Muhammad Nur. Lintas langsung ke negeri-negeri. Hari ini kita mulakan dengan perkembangan berita dari Sarawak bersama rakan penyampai Nurjauna Abdullah. Kemudian kita akan ke Sabah bersama rakan penyampai Rita Holicious Malik. Di RTM Kedah bersama Rizal Ismail dan Khairunisa Abdul Halim di Kompleks Islam Putrajaya. Semuanya seketika nanti. Teruskan kesediaan anda bersama kami dalam N5. Orang luar Johor diingatkan agar tidak tertipu dengan dakwaan individu bahawa darjah negeri itu boleh dibeli. Peringatan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar ketika bertitah pada istiadat penganugerahan darjah dan pingat di Istana Besar Johor sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda hari ini. Titah baginda darjah kebesaran negeri amat tinggi nilainya dan tidak ada sesiapa yang boleh memberi cadangan nama kecuali atas titah perkenan baginda sendiri. Tahun ini baginda berkenan mengurniakan darjah dan pingat kepada beberapa individu yang layak berdasarkan merit dan taat setia kepada baginda dan kerajaan negeri. Suka saya ingatkan terutama kepada orang di luar Johor supaya jangan tertipu jika ada orang yang mengatakan darjah negeri Johor boleh dibeli dengan bayaran wang ringgit. Tetapi jika masih ada yang sanggup tertipu, terpulanglah, jangan salahkan saya. Sultan Ibrahim turut meminta kerajaan negeri untuk segera menguatkuasa enakmen mencegah penggunaan tidak wajar bagi lambang, gelaran dan anugerah negeri itu. Ia bagi mengawal penyalahgunaan lambang kerajaan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk mengelirukan orang ramai. Mana-mana orang yang membuat, menjual, menggunakan atau mempamer lambang kebesaran negeri yang dilarang seperti jata kerajaan negeri atau mahkota Johor boleh dikenakan denda RM250,000 atau setahun penjara. Individu yang menggunakan gelaran atau anugerah yang tidak ada hak untuk menggunakannya atau dibatalkan boleh dikenakan denda RM100,000 atau setahun penjara. Mengenai permohonan rumah impian bangsa Johor yang dilancar baginda semalam, Sultan Ibrahim bertitah satu lembaga pemilihan akan ditubuh bagi menapis dan menilai setiap permohonan. Ia bagi memastikan golongan yang benar-benar layak dengan syarat pemilihan ketat memiliki rumah tersebut. Jangan melobi saya untuk mendapat rumah tersebut. Saya akan pastikan projek ini berjaya demi memberi peluang kepada bangsa Johor yang kurang kemampuan untuk memiliki sebuah rumah yang selesa. Inilah hadiah daripada saya untuk membantu rakyat Johor yang betul-betul susah.
projek Rumah Impian Bangsa Johor membabitkan pembinaan 1,800 unit rumah di 3 lokasi sekitar Johor Bahru membabitkan 2 syarikat pemaju. Harga yang ditawarkan antara RM80,000 hingga RM420,000. Lebih 260,000 pra-permohonan atas talian bagi Rumah Impian Bangsa Johor diterima sejak mula dilancarkan petang semalam. Bagaimanapun, kesemua permohonan awal itu akan melalui proses saringan jawatankuasa bagi memastikan pemilihannya telus dan adil. Menerusi kenyataan media Presiden dan Ketua Eksekutif Johor Corporation, Datuk Kamaruzaman Abu Kasim menyatakan sebagai pelaksana projek fasa pertama, Jacob akan berusaha memastikannya dapat disiapkan dengan spesifikasi ditetapkan. Beliau yakin Jacob dan Johor Land mampu melaksanakan projek mengikut perancangan berdasarkan pengalaman sedia ada. Warga Jacob juga jelasnya berbesar hati diberikan kepercayaan untuk merealisasikan aspirasi Sultan Johor yang mahukan setiap rakyatnya memiliki rumah. Mengenai serbuan orang ramai ketika majlis perasmian semalam, beliau memaklumkan ia disebabkan sambutan luar biasa rakyat Johor. Dan disebabkan itu, proses pendaftaran atas talian terpaksa dibuka awal. Semalam, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan melancarkan Rumah Impian Bangsa Johor. Sebanyak 1,840 unit bakal dibina di bawah Yayasan Sultan Ibrahim melibatkan Bandar Dato' On, Bandar Baru Majidi dan Bukit Saujana. Pihak berkuasa belum menerima permohonan mana-mana pihak termasuk Korea Utara untuk menyiasat kes pembunuhan Kim Jong-nam. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata demikian selepas diminta mengulas mengenai kabar angin bahawa perisik Korea Utara tiba ke negara ini untuk menjalankan siasatan sendiri. Pihaknya juga tidak tahu bagaimana siasatan itu boleh dilakukan serta tiada tindakan akan diambil selagi mereka mematuhi undang-undang negara ini. Tegasnya lagi, pihak luar yang mahu menjalankan siasatan terhadap kes pembunuhan Kim Jong-nam perlu mendapat kebenaran PDRM terlebih dahulu. Not only agents and spies, even legal authorities, they need our permission and clearance. No, they have no powers to question people. They have no powers to look into documents. So they are doing it illegally if they really do it. Beliau bercakap dalam sidang media di Bukit Aman. Beliau mengulas dakwaan sebuah portal berita yang mendakwa ejen perisik Korea Utara tiba ke negara ini untuk menyiasat sendiri kematian Jong-nam yang dibunuh di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2 pada 13 Februari lalu. Tindakan itu didakwa dibuat selepas Kuala Lumpur menolak hasrat Pyongyang untuk menjalankan siasatan bersama berhubung kes terbabit. 2 anggota polis yang ditahan SPRM berhubung kes salah guna kuasa dengan meminta dan menerima rasuah daripada pengusaha lori di Kulim dilepaskan hari ini. Penolong pendaftar kanan Mahkamah Session Alustar, Nurul Aina Ahmad, membenarkan kedua-dua tertuduh dilepaskan dengan jaminan RM10,000 setiap seorang dengan seorang penjamin. Sebelum ini mereka direman 6 hari sehingga 26 Mac bagi membantu siasatan. Suspek pertama berusia 57 tahun bertugas di Balai Polis Mahang Kulim, manakala suspek kedua berusia 53 tahun baru 2 bulan berpindah ke IPD Kulim dari Balai Polis sama. Kedua-dua suspek disyaki meminta dan mengambil rasuah antara RM200 hingga RM300 bagi setiap lori dengan anggaran 15 lori setiap bulan daripada pengusaha lori. Perbuatan 2 anggota polis itu dipercayai sebagai dorongan agar pengusaha pengangkutan tersebut tidak dikenakan tindakan saman atas beberapa kesalahan lalu lintas yang sering dilakukan pengusaha lori terbabit. Antaranya lori tidak mempunyai perlindungan insuran, tiada cukai jalan dan beberapa kesalahan lain. Kedua-dua suspek dipercayai menerima imbuhan tersebut sejak Januari tahun lalu dengan nilai suapan mencecah lebih RM50,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 17 /A Akta SPRM.
Polis Besut menafikan laporan berita yang tular di media sosial mengenai pelancong wanita dirogol atau dicabul pemandu pelancong di Pulau Perhentian dan Pulau Redang, Terengganu. Ketua Polis Daerah Besut Superintendent Muhammad Zamri Muhammad Rowi berkata, dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan daripada mana-mana pelancong wanita tempatan atau asing yang berkunjung ke Pulau Perhentian berkaitan dakwaan tersebut. Bagaimanapun, hanya ada satu sahaja kes seorang wanita Iban yang mendakwa dia dirogol oleh pemandu bot di Pulau Perhentian. Itu pun pada tahun lepas. Namun, setelah disiasat, dakwaan itu tidak benar kerana wanita itu tidak dapat memberikan bukti kukuh. Sehubungan itu, beliau menasihati orang ramai, khususnya pelancong wanita yang ingin ke Pulau Perhentian agar tidak risau dan khawatir. Sebuah portal hiburan memetik satu pendedahan oleh seorang wanita yang mendakwa pelancong wanita asing yang berpakaian seksi sering diambil kesempatan dan menjadi mangsa tipu daya pemandu pelancong tempatan. Wanita itu mendakwa pelancong wanita ini menjadi khayal lalu dirogol oleh pemandu pelancong berkenaan selepas membantu menyapu lotion pelindung dari sinar matahari di badan mangsa atau selepas mengambil minuman diberi pemandu pelancong berkenaan. Dalam pada itu, Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan dan Kebudayaan Negeri, Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman, menafikan kejadian sebegitu berlaku di Pulau Peranginan itu. Pihak polis perlu menyiasat segera penulis sebenar laporan berita itu kerana dakwaan sedemikian boleh menjejas kemeriahan Tahun Melawat Terengganu 2017 TMT 2017 yang sedang berlangsung. Polis Sabah sedang menyiasat kesahihan laporan sebuah portal berita Filipina yang mendakwa dua rakyat Malaysia yang diculik kumpulan Abu Sayyaf Julai tahun lalu diselamatkan tentera Filipina. Menurut bernama Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Ramli Din, ketika dihubungi berkata pihaknya sedang menghubungi pihak berkuasa Filipina. Sebelum itu, bernama memetik laporan Otego Daily Times yang mengambil kenyataan Komander Kawasan Mindanao Barat Major General Carlito Garvez Jr. Kedua-duanya yang dilaporkan selamat tetapi lemah dan sakit itu ialah Tayudin Anjut 45 tahun dan Abdul Rahim Sumas 62 tahun. Mereka adalah antara 5 nelayan yang diculik pada 18 Julai tahun lalu di kawasan perairan Lahad Datu ketika menangkap ikan. Satu kejadian kebocoran gas berlaku di Aras 6 bangunan Jabatan Pendaftaran Negara JPN menyebabkan semua perkhidmatan dihentikan sementara bermula pukul 8.45 pagi tadi. Ekoran insiden itu, semua kaki tangan JPN serta pelanggan yang berurusan diarah untuk mengosongkan bangunan. Pegawai Perhubungan Awam JPN Faramaya Ahmad Jelani memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil ketika berdepan insiden ini. Atas nasihat Jabatan Bomba dan Penyelamat Putrajaya, semua aras bangunan JPN selamat untuk beroperasi kecuali aras 6 yang masih dalam siasatan. Sehubungan itu, perkhidmatan JPN telah kembali beroperasi seperti biasa pada pukul 9.45 pagi tadi. Pulau Pinang, negeri kelima yang mencatatkan permohonan Enforcement Card atau E-Card tertinggi, iaitu sebanyak 48 permohonan purata sehari, dan sehingga kini 309 majikan di negeri itu mengambil inisiatif memohon kad berkenaan yang diperkenalkan sejak 15 Februari lepas untuk 1,230 pekerja asing tanpa izin. Pengarah Imigresen Negeri Mir Hizbullah Mir Abdul Malik mengesahkan 1,212 e-kad berjaya dikeluarkan setakat ini untuk 5 sektor iaitu pembinaan, perladangan, perkhidmatan, perkilangan dan pertanian. Kad itu berfungsi sebagai pengesahan sementara bagi menggantikan dokumen perjalanan yang sah dari kedutaan dan akan tamat tempoh selepas 15 Februari depan. Beliau bercakap dalam satu sidang media di Butterworth, Pulau Pinang. Antara syarat kelayakan permohonan e-kad ialah parti yang mempunyai majikan, syarat-syarat parti dan majikan melalui program rehiring dikekalkan.
parti dari negara sumber, parti yang mempunyai status kesihatan yang baik dan majikan tidak disenarai hitam atau syak oleh pihak imigresen. Majikan perlu memohon ikat pekerja mereka di kaunter imigresen sebelum 30 Jun ini bagi mengelak tindakan penguatkuasaan diambil ke atas majikan yang gagal berbuat demikian. Malaysia menyumbang $1 juta Amerika untuk bantuan kemanusiaan di kawasan yang baru dibebaskan di Iraq dan Syria. Menurut satu kenyataan Wisma Putra, bantuan itu diumumkan Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman dalam ucapannya pada mesyuarat Menteri Luar Gabungan Global menentang Daesh di Washington. Menurut Datuk Seri Anifah, Malaysia menyokong penuh seruan gabungan global untuk dana segera disalurkan di kawasan berkenaan yang sebelum ini dikuasai Daesh. Beliau sedang dalam rangka lawatan kerja yang dihoskan Setiausaha Luar Amerika Syarikat Rex Tillerson yang bertujuan memperhebat kempen mengalahkan Daesh dengan kerjasama 68 rakan gabungan global. Malaysia juga sedia berkongsi kepakaran dengan negara lain untuk menangani isu pengganas menerusi program deradikalisasi yang menjadi komponen utama negara menangani ancaman tersebut. Sejak pengukuhan undang-undang pada 2015, bilangan suspek pengganas yang ditahan pihak berkuasa Malaysia telah meningkat dengan ketara. Namun, kerajaan percaya golongan tersebut telah diperdaya dengan ajaran Islam yang terpesong. Sumber bahan bakar fosil yang semakin berkurangan memerlukan Malaysia mencari alternatif baru agar penjanaan tenaga elektrik mampu memenuhi permintaan semasa pengguna selain memastikan kadar tarif kekal berpatutan. Justru ada keperluan untuk Malaysia mencari sumber tenaga alternatif baru termasuk pembinaan loji janakuasa nuklear negara jika perlu. Laporan wartawan Yunus Savri. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kuasa Nuklear Malaysia MNPC Dr. Muhammad Zamzam Jaafar, selain arang batu, Malaysia juga telah mula mengimport gas asli dari negara luar bagi menjana loji janakuasa elektrik sedia ada. Buat masa ini Malaysia pun mengimport 100%, Peninsula Malaysia mengimport 100% arang batu daripada negara luar, terutamanya daripada Indonesia. Dan juga kita telah mula import liquefied natural gas. Jadi sebabnya kita punya sumber gas kita menurun sekarang ni, ya, depleting. Ya. Jadi kita juga akan bergantung kepada import tenaga daripada luar seperti Jepun juga. Beliau berkata demikian selepas melawat dua loji janakuasa nuklear Jepun iaitu loji Kashiwazaki Kariwa di Niigata dan loji Ikata di Kepulauan Shikoku. Tambahnya, walaupun kerajaan belum membuat keputusan muktamad mengenai pembangunan loji janakuasa nuklear pertama negara, namun perancangan awal perlu dilakukan sekarang. Ini kerana program sedemikian memerlukan perancangan jangka panjang seperti di United Kingdom mengambil masa selama 19 tahun selepas dimulakan pada 2006 untuk operasi loji pertama mereka pada 2025. Lawatan kerja ke Jepun ini atas jemputan Pusat Kerjasama Antarabangsa JAIF, Forum Industri Atom Jepun atau JICC disertai 25 peserta termasuk Wakil Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan dan Unit Perancang Ekonomi. Lawatan diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Zaini Ujang, antara lain bertujuan untuk berkongsi pengalaman Jepun menguruskan loji janakuasa nuklirnya, terutama dalam aspek keselamatan dan pemahaman awam susulan tragedi nuklear Fukushima pada Mac 2011 sehingga memaksa ribuan penduduk dipindahkan. Kesannya cukup ketara apabila kerajaan Jepun mengarahkan kesemua 42 loji ditutup dan selepas 6 tahun berlalu, hanya 3 loji dibenar beroperasi semula. Di belakang saya ini adalah salah sebuah loji terbesar yang beroperasi setakat ini dan untuk makluman hanya 3 loji janakuasa nuklear dibenar beroperasi di Jepun setakat ini selepas tragedi tsunami 2011. Laporan Yunus Sabri bersama juru kamera Muhammad Ahmad dari Ikata, Jepun. Baiklah saudara, seterusnya kita ke Kuching bersama Buma Win untuk laporan semasa Sarawak. Silakan Buma.
Baik, terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Seramai 100 penghuni rumah panjang Langau dan rumah Jonet di Lingga dalam bahagian Seri Aman tinggal sehelai sepinggang dalam kebakaran awal pagi tadi. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 3.50 pagi itu dilaporkan bermula dari bahagian dapur salah sepintu rumah panjang Langau. Kejadian itu telah menyebabkan rumah panjang 15 pintu tersebut musnah dijilat api sebelum merebak ke rumah Jonet yang terletak berdekatan. Rumah panjang Jonet yang mempunyai 8 pintu pula terbakar 70% di bahagian belakang rumah panjang itu. Api berjaya dipadam sepenuhnya pada pukul 9.15 pagi. Seorang lelaki turut mengalami kecederaan di bahagian leher akibat kejadian itu. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak menyasarkan untuk melakukan 1,000 operasi di seluruh negeri sepanjang tahun ini bagi mengatasi masalah pendatang asing tanpa izin parti. Pengarahnya Ken Leben memaklumkan ia berikutan operasi yang dipergiat sejak 3 tahun lepas telah berjaya mengesan lebih banyak parti yang melakukan pelbagai kesalahan. Kita pergiatkan lagi operasi. Bila kita banyak lagi operasi, kita banyak lagi pemeriksaan. Bila banyak pemeriksaan, banyak tangkapan. Jelasnya pada 2014, 234 operasi dilakukan, 4,658 pemeriksaan dilakukan dan 1,212 ditangkap. Manakala bagi tahun 2015, seramai 1,888 parti ditangkap daripada 16,863 pemeriksaan hasil 494 operasi yang dijalankan. Bagi 2016 pula, 2,190 parti ditangkap daripada 26,446 yang diperiksa dalam 669 operasi. Setakat Januari sehingga 21 Mac ini, sebanyak 690 parti ditangkap daripada 4,148 yang diperiksa menerusi 219 operasi yang dijalankan. Parti tersebut ditangkap atas pelbagai kesalahan, antaranya tinggal lebih masa, salah guna pas dan tinggal di negeri ini tanpa pas yang sah. Jelasnya tangkapan paling tinggi ialah di kawasan peladangan, diikuti tapak pembinaan dan kawasan perkilangan. Ken Leben bercakap dalam sidang media di Kuching. Mengulas mengenai masalah parti di negeri ini, beliau memaklumkan ianya masih dalam keadaan terkawal jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Dalam perkembangan lain, beliau berkata bermula 15 April ini, semua majikan syarikat-syarikat di negeri ini yang berkenaan supaya tampil ke Pejabat Imigresen Sarawak untuk memohon dan mendapat kelulusan permit pengambilan pekerja asing. Sementara itu, Jabatan Imigresen Negeri akan memperhalus prosedur operasi standard SOP jabatan berkenaan dalam melindungi sistem imigresen serta meningkatkan tahap integriti dalam kalangan kaki tangan dan pegawainya. Trying to harmonize and regularize and retuning my standard operating procedure within my department. This is to protect the integrity of the system, protect the integrity of my officers. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Ken Leben menjelaskan beberapa penambahbaikan ke atas SOP pihaknya telah dilakukan, termasuk menubuh jawatan kuasa bagi menguruskan pengambilan pekerja asing secara lebih sistematik. Jawatan kuasa berkenaan bertanggungjawab melulus permohonan pas lawatan ikhtisas pegawai dagang di syarikat minyak dan gas, pembantu rumah dan spouse program. Selain itu, penggiliran tugas juga telah dikuat kuasa dengan lebih kerap dari sebelumnya dalam kalangan pegawai, iaitu dengan menukarkan pegawai ke unit lain setelah 1 tahun bertugas di unit yang disandang. Tambahnya, langkah seperti ini juga dapat memberi peluang kepada pegawai jabatan itu melakukan tugas dalam pelbagai kemahiran. Persatuan Nelayan Kawasan PNK Bako Buntal harus kreatif dalam mengurus dan mengembangkan perniagaan persatuan untuk pulangan yang tinggi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hipni berkata PNK itu mempunyai potensi untuk berkembang maju dan pelbagai idea baharu harus diterokai untuk mencapai potensi tersebut. Antaranya beliau mencadangkan PNK tersebut berusaha meningkatkan hasil tangkapan serta mencari sumber ikan segar dari kawasan lain jika jumlah tangkapan persatuan tidak dapat menampung permintaan untuk penghasilan produk berasaskan ikan.
Dr. Hazlan juga mahu PNK Bako Buntal merebut peluang perniagaan yang ditawarkan oleh Kompleks Perikanan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia di Tanjung Bako. Kompleks yang bakal dirasmikan pada Jun atau Julai tahun ini menyediakan peluang antaranya pasar nelayan, restoran makanan laut serta perniagaan pembekalan peralatan nelayan. Beliau berucap merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan PNK Bako Buntal ke-39 dan penyampaian allowance sara hidup kepada 413 penerima di Buntal. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM20,000 kepada persatuan nelayan tersebut. Baik, setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali kepada Nur Lela. Silakan. Buma, terima kasih. Baiklah saudara, lintas langsung dari Sabah bersama-sama Adrian Soidi di studio berita RTM di Kota Kinabalu. Silakan Adrian. Terima kasih Nur Lela. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Keupayaan Pasukan Perkhidmatan Perawatan Kecemasan atau EMRS di Sabah yang ditubuhkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tahun lalu dipertingkat lagi menerusi satu memorandum persefahaman MOU. Ia ditandatangani Pengarah JBPM Sabah Haji Nordin Pauzi dan Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi. Majlis menandatangan MOU tersebut disaksikan Timbalan Ketua Pengarah Operasi JBPM, Dato' Haji Saiman Haji Jahid. Menurut beliau, inisiatif ini yang turut dilaksanakan di negeri-negeri lain bertujuan menambah baik perkhidmatan rawatan pra-hospital dan ambulans kepada masyarakat. Sebelum mereka layak untuk menyertai pasukan emergency medical rescue services ni, mereka telah menjalani latihan bersama MASTEM, tak silap saya, selama beberapa jam. Dan sebelum mereka ini layak untuk diiktiraf sebagai medical rescue penyetim, mereka ni perlu attach di hospital selama 120 jam. Beliau ditemui selepas merasmikan majlis tamat latihan kursus sijil sains kebombaan Siri 2 2016 yang dilangsungkan di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, wilayah Sabah di Sepanggar. Inisiatif memperkasa kebolehcapaian masyarakat terhadap perkhidmatan ambulans bagi kes-kes kecemasan ini turut disambut baik pihak JBPM dan Jabatan Kesihatan di Sabah. Apa yang kita buat untuk Memorandum of Understanding ini adalah untuk memperkukuhkan kerjasama yang sedia ada. Oleh kerana perkhidmatan pra-hospital itu adalah satu perkhidmatan yang bukan juga baru tetapi kita asingkan supaya dia nampak jelas. Jadi ada yang di hospital dan ada yang sebelum sampai di hospital. Kita mempunyai 17 buah ambulans yang lengkap dengan kelengkapan pra-hospital ataupun perkhidmatan rawatan pra-hospital dengan keanggotaan EMRS lebih pada 200 orang seluruh negeri Sabah. Dalam perkembangan lain, operasi unit pengesan cawangan Sabah yang akan ditempatkan di Balai Bomba dan Penyelamat Tuaran dijangka bermula pada awal tahun depan. Unit tersebut akan dilengkapi 42 pegawai dan 8 anjing pengesan selain sebuah kenderaan operasi dan bangunan pentadbiran. Semua pihak khususnya penduduk di sekitar ibu negeri diminta memberi kerjasama terhadap pelaksanaan projek pengasingan sisa di Bandaraya Kota Kinabalu. Ia selaras usaha menjadikan Kota Kinabalu sebuah bandaraya bersih, hijau dan selesa didiami. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yu Bun Hai menyatakan perkara ini dalam ucapan sempena Majlis Pelancaran Projek Perintis Pengasingan Sisa di Bandaraya Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK, Datuk Johannes Salidau. Projek perintis ini adalah susulan daripada Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai dengan Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun JICA bagi program peningkatan pengurusan sisa perbandaran Januari tahun lalu. Menyasarkan isi rumah di tempat kediaman termasuk taman-taman perumahan di Bandaraya Kota Kinabalu, projek perintis dengan kerjasama General Incorporated
Association Conference of Earth Environment CEEA Akita Jepun ini akan dilaksanakan berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan sistem penyisihan dan pengumpulan sisa pepejal isi rumah di Bandaraya Akita Jepun. Kerjasama itu turut menghasilkan satu garis panduan berhubung pengasingan dan pengutipan sampah domestik di ibu negeri. 3 taman perumahan di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu iaitu Taman Jindo, Taman Greenview dan Kondominium Alam Damai terpilih dalam merintis projek 3 tahun ini. Pertubuhan sukarela komuniti Satu Malaysia berperanan penting dalam memupuk nilai-nilai perpaduan bukan sahaja dalam kalangan ahli-ahlinya tetapi juga masyarakat setempat. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Anita Branting berkata, walaupun isu perpaduan tidak menjadi masalah di negeri ini, namun perpaduan perlu dipelihara melibatkan semua kaum menerusi pelbagai aktiviti anjuran komuniti Satu Malaysia. Jelas Datuk Anita, kepelbagaian kaum merupakan aset berharga. Sekiranya digembleng dalam satu pasukan, ia berupaya mewujudkan rakyat yang bersatu padu, seterusnya membolehkan kerajaan merealisasikan agenda pembangunan negara. Beliau berucap merasmikan penutupan program Sepakat Komuniti Satu Malaysia peringkat daerah Kota Marudu 2017 di perkarangan Dewan Komuniti Kota Marudu. Datuk Anita yang juga wakil rakyat Tanek berharap Komuniti Satu Malaysia mampu menjadi jaringan komunikasi yang tepat dan mantap di peringkat akar umbi agar sebarang-sebarang maklumat yang tidak tepat akan dapat ditangani. Ia selaras potensi Komuniti Satu Malaysia sebagai penghubung mesra antara kerajaan dengan rakyat di semua peringkat. Datuk Anita turut mengajak rakyat menerima kemajmukan rakyat Malaysia dengan semangat toleransi yang merupakan teras gagasan Satu Malaysia. Tambahnya, setiap rakyat berkelayakan dan memerlukan bantuan akan diberikan keutamaan khususnya menerusi transformasi nasional 2050. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Usaha menaik taraf Terminal Feri Kuala Kedah merupakan paparan utama yang dibawakan dari negeri jelapang padi. Langsung dari studio RTM Alustar, kita bersama Rizal Ismail di sana. Teruskan Rizal. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam negaraku Satu Malaysia. Pengumuman Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Lia Tiong Lai bagi menaik taraf Terminal Feri Kuala Kedah bakal memberi lanskap baru kepada pembangunan pelancongan negeri ini. Sebagai langkah awal merealisasikan hasrat itu, Majlis Bandaraya Alustar MBAS dan syarikat MA Enterprise Parking Malaysia Sdn Bhd memeterai perjanjian bersama MOU bagi memulakan projek pembinaan parkir bertingkat 90 lot. Berlangsung di Wisma Darul Aman Alustar, Majlis menandatangani MOU turut disaksikan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah. Ditemui media kemudiannya, beliau memberitahu lokasi pembinaan parkir tersebut dicadang dibangunkan di lokasi parkir sedia ada. Saya percaya dengan terbangunnya projek ini akan memberi satu wajah baru di kawasan Kuala Kedah, terutamanya bagi segi pengunjung-pengunjung yang akan berkunjung ke Pulau Langkawi kerana bermula daripada Kuala Kedah, dan ini akan memberi sesuatu kesempatan kepada pengunjung, terutama sekali kepada pelawat-pelawat yang datang untuk berkunjung ke Pulau Langkawi dengan membawa kenderaan masing-masing. Membabitkan kos RM74 juta kemudahan yang turut dilengkapi sebuah hotel itu akan dibangunkan dalam tempoh sekurang-kurangnya setahun. Selain parkir dan hotel, lot kedai turut akan dibina untuk kemudahan pelancong. Usaha menaik taraf Terminal Feri Kuala Kedah bukan sahaja mampu mengambil kedatangan pelancongan domestik dan serantau ke Pulau Langkawi, malah memberi lebih peluang pekerjaan kepada generasi muda di negeri ini. Disambut baik penduduk dan pemimpin setempat, projek itu juga dilihat turut membuka peluang ekonomi kepada peniaga kecil. Memang wajarlah kerajaan buat parking bertingkat ni. Sebab apa? Kuala Kedah ni tempat sempit. Jadi bila tak ada parking yang tetap yang bertingkat ni, maka tak cukup. Jadi berselerak kenderaan di Kuala Kedah ni. Ada hotel, jadi kawasan-kawasan perniagaan sini pun kita boleh naik lagi taraf dia tu.
saya setuju sangatlah. Jadi masalah ditimbul banyak. Kita kesian kepada pelancong-pelancong yang mai musim ayak pasang. Mereka parking dekat kata-kata parking haram ni. Ayak masuk dalam habis dalam kenderaan mereka ni. Mereka pun tak tahu. Tak ada kalau kita tak buat parking bertingkat ni bukan. Mungkin berselerak tarak dia punya kedudukan ulat-ulat ni bubuh. Sampai dalam kampung pun kita tak boleh nak kawal dah. Mereka tahu utamakan anak Kuala Kedah dulu lah. Kita minta. Jadi cara tak langsung anak Kuala Kedah pun dapat kerja. Jadi banyaklah saya tengok saya dapat tahu parking ni lebih kurang dalam masa 2 tahun akan siap. Jadi pelancong-pelancong asing yang datang pun kena sabarlah untuk parking. Ketika ini keperluan lot parkir kereta amat mendesak dan tidak mencukupi, terutama ketika musim cuti persekolahan dan perayaan. Bilangan kenderaan bertambah melebihi 2 kali ganda menyebabkan wujud ramai ulat parkir yang menggunakan kos berlipat ganda. Terdahulu, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Liaw Tan Lai ketika mengumumkan projek naik taraf berkenaan minggu lalu memaklumkan kerja-kerja menaik taraf akan bermula dengan 3 fasa. Antaranya melibatkan pembesaran jeti penumpang, jeti kargo dan jeti pengangkut kenderaan. Dengan penaiktarafan dengan kos keseluruhan berjumlah RM208 juta itu, terminal berkenaan akan lebih selesa dan mengurangkan kesesakan terutama semasa musim perayaan dan pameran udara dan maritim antarabangsa Langkawi 5. Kita juga lihat ada perancangan di sini untuk kita membesarkan jeti penumpang, jeti kargo dan jeti ro-ro. Kita rasa satu plan pembangunan bersepadu yang lebih moden akan kita bangunkan di Kuala Kedah. Selepas dinaik taraf, terminal jeti Kuala Kedah dijangka mampu menampung kapasiti penumpang seramai 1,600 orang dalam satu-satu masa berbanding hanya 800 penumpang ketika ini. Manakala feri yang beroperasi dijangka bertambah berbanding sedia ada kini 43 buah. Bahan berita dari Kedah berakhir di sini. Sebelum kembali ke Angkasa Puri, kami mengharapkan sama-sama kita memeriahkan 5 2017 yang sedang berlangsung di Langkawi sehingga 25 Mac ini. Dengan itu, salam Negaraku Satu Malaysia. Assalamualaikum dan kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Waalaikumsalam Rizal, terima kasih. Dan saudara, Majlis Tilawah Al-Quran yang digabung dengan Majlis Menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan antara paparan lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya bersama-sama Khairunisa Abdul Halim di sana. Silakan Khairunisa. Terima kasih rakan penyampai Nurlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Majlis Tilawah dan Mahafaz Al-Quran peringkat kebangsaan MTHQK bagi tahun 1438 Hijri 2017 Masihi akan diadakan pada 2 hingga 8 April 2017 bertempat di Dewan Seri Negeri Air Keruh Melaka. Seramai 28 qari dan qariah menyertai tilawah Al-Quran, manakala 79 peserta menyertai hafazan Al-Quran. Sejak pertama kali penganjurannya pada 1960, edisi tahun ini lebih unik apabila Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan Majlis Menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan diadakan secara serentak. Di mana hafazan dilaksanakan pada sebelah pagi dan tilawah diadakan pada sebelah malam. Okey, dari segi harapan kita untuk penganjuran pada kali ini, JAKIM sebagai penganjur bersama dengan Kerajaan Negeri Melaka berharap kita penganjuran kali ini akan beroleh kejayaan dan segala perancangan yang telah kita aturkan sejak 4 bulan yang lalu akan berjalan dengan lancar dan sempurna. Dan semoga majlis ini akan mendapat sambutan daripada semua lapisan masyarakat. Bagi acara tilawah, para peserta diwajibkan membaca ayat Al-Quran secara bertarannum dengan 2 jenis lagu yang ditetapkan oleh juri hakim. Manakala bagi acara menghafaz Al-Quran, penyertaan hufaz dipertanding mengikut 3 kategori iaitu juzuk 1 hingga 10, juzuk 1 hingga 20 dan juzuk 1 hingga 30.
Seramai 32 juri keseluruhannya yang akan menilai dari aspek kelancaran bacaan dan hafazan, hukum tajwid, kelunakan suara, persembahan dan tarannum. Johan ini akan mewakili Malaysia pada Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa yang dijadualkan pada 15 hingga 20 Mei 2017 di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. Dalam memperkasakan matrabat Al-Quran, JAKIM menerusi Darul Quran berjaya melahirkan seorang pelajar autisma menghafaz Al-Quran 30 juzuk. Ahmad Zahiruddin Zailani, pelajar autisma dari Selangor, anak sulung daripada 3 adik-beradik ini, mula menunjukkan minat menghafaz Al-Quran sejak di sekolah rendah lagi. Dan alhamdulillah dah lengkap menghafal Al-Quran daripada 1 hari bulan Ogos 2016 yang lalu. Dan lengkap tasmid dengan Ustaz Ahmad Fuad, guru tasbih saya pada 30 hari bulan November 2016. Keupayaan Ahmad Zahiruddin Zailani menghafaz Al-Quran dengan hafalan yang tajam turut diakui pensyarah beliau. Zahiruddin ini hafalannya sungguh kuat dan tajam. Tetapi biasalah, dari segi bacaan ada kekurangan, di mana kekurangan ini saya perlu membetulkan tajwidnya. Dalam pembetulan tajwid ini ada masanya sampai 3-4 kali diulang. Tetapi bila saya tegur, dia masih boleh mengingati ayat tu. Kalau kita tegur, dia akan hilang. Tetapi dia masih boleh mengingati dan mengulangi kembali ayat yang telah saya tegur berkaitan dengan makhraj, dia boleh baca kembali. Itulah kelebihan Zahiruddin berbeza dengan pelajar-pelajar lain. Pada majlis hafazan Al-Quran di Darul Quran baru-baru ini, 208 pelajar akhir semester berjaya dalam hafazan termasuk 14 peserta dari Kemboja, Thailand dan Indonesia. Sempena musim cuti sekolah, bahagian dakwah JAKIM dan beberapa rakan sinergi menganjurkan Karnival Ain Nelayan Tok Bali yang berkonsepkan Islamik, informatif dan interaktif. Ia diadakan selama 3 hari bermula hari ini sehingga 25 Mac di Tok Bali, Kelantan. Tok Bali merupakan sebuah perkampungan dalam daerah Pasir Putih, Kelantan yang dikatakan mendapat nama daripada seorang pelayar dari Bali, Indonesia. Karnival Air Nelayan Tok Bali 2017 ini bermatlamat melahirkan generasi muda dan golongan nelayan yang mempunyai kesedaran tinggi untuk berjaya dalam kehidupan berteraskan Islam sebagai cara hidup. Ini kita fokuskan untuk 2 kumpulan sasaran utama. Pertama sekali, belia. Kerana belia ini merupakan aset negara untuk masa depan. Yang kedua, komuniti nelayan di sekitar Tok Bali, khususnya di Kelantan Darul Naim. Okey, pengisian pada malam ini iaitulah perasmian yang akan disempurnakan oleh Senator yang berhormat Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Asad Suki. Seusai selepas itu, diadakan forum Padang Umat Islam di mana ahli panel terdiri daripada Datuk Muhammad Kazim Ilyas dan juga Datuk Izhar Kasim bin Arif Kasim, pensyarah kanan UKM. Sempena karnival ini, Forum Perdana Ehwal Islam akan bersiaran secara langsung dari Tok Bali di TV1 9 malam ini dengan kupasan tajuk Indah Bila Bersama. Beberapa acara lain turut diadakan dalam karnival 3 hari ini termasuk Qiyamulail Perdana, Dikir Dakwah, Dapur Halal, pertandingan masakan tradisi Kelantan dan futsal Piala YB Timbalan Menteri. Sekian dahulu paparan dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali kepada rakan setugas di Studio 3 untuk berita seterusnya. Silakan. Karenisa, terima kasih. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Malaysia bakal membangunkan fasiliti dan kepakaran menganalisis data kotak hitam pesawat tentera maupun komersial dan tidak perlu lagi bergantung kepada negara luar. Sebuah makmal khas dilengkapi peralatan kajian dijangka siap tahun depan.
Satu perjanjian persefahaman MOU bernilai RM50 juta bakal bagi merealisasikan inisiatif itu dimeterai Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan pada 5/17. MOT dan Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan STRIKE juga akan menghantar wakilnya ke London atau Australia bagi menjalani latihan berkaitan. Analisa pesawat tentera, tetapi BSQ bahagian siasatan kemalangan udara kementerian, kita fokus kepada pesawat komersial, civilian. Jadi sekarang ni kita kena embark on the NBOS, National Blue Ocean. Jadi kita bekerjasama dengan kemampuan-kemampuan kepakaran-kepakaran daripada semua institusi dalam negara inilah. Jadi we cannot work in silo. We have to work together. Kolaborasi itu sekaligus membuktikan komitmen bagi mencari punca sebenar kehilangan pesawat MH370 dan keadilan dalam nahas MH17. Dan MOT untuk melihat kepada kotak hitam tadi. Saya lihat walaupun dalam keadaan yang menyedihkan, menyayatkan hati yang masih belum selesai, ada hikmah dalam kita nak belajar daripada pengalaman kita. Dan perjanjian hari ini yang melibatkan kerjasama di antara MOT, bahagian aerospace especially, dengan Sustain di Mendes, saya tengok ianya hasil daripada kesedaran kedua-dua kementerian ini bahawa dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang merupakan tragedi kepada tanah air, tetapi kalau kita tidak belajar daripada tragedi ini, kita akan mengulangi na'udzubillah perkara-perkara yang tak diingini. Beliau menyatakannya dalam sidang media di MIEC. 11 dokumen kontrak, 12 MOU, 7 surat penerimaan LOA dan 5 surat minat memberi LOT dengan nilai keseluruhan lebih 3.8 bilion ringgit dimeterai dalam tempoh 2 hari pertama 5/17. Ini bukti penganjurannya terus relevan bagi memperkukuh industri maritim dan aero angkasa negara. Bagi Kementerian Pertahanan sahaja, nilai perjanjian meningkat lebih 80% berbanding 2.04 bilion ringgit pada penganjuran lepas. Pada persefahaman dan kerjasama dan juga perjanjian ATM dan pihak industri pertahanan dan Mendes. Dan ini merupakan satu komponen yang cukup penting sekali. Saya nak umumkan di sini bahawa hala 7 Mendes berhubung kait dengan kesiapsiagaan aset-aset kita is already in place, and the first program this morning we received the first Nuri that is being upgraded. I believe that is something we should be very proud of, though we know that it might be just a stopgap measure until we increase our helicopters capability, whether in the Air Force or in the Air Corps in the Army. MOU melibatkan Boston dengan Kerajaan Malaysia mencatat nilai paling tinggi iaitu 1.17 bilion ringgit bagi perolehan 4 kapal misi pesisir perairan. Diikuti MOU SEACOM dengan ATM bagi pembelian sistem satelit bumi berjumlah 496 juta ringgit. Airfish 8 boleh menjadi sebuah kapal dan pesawat yang amat sesuai untuk dijadikan sebagai pengangkutan marin. Ia direka bentuk untuk kegunaan awam dan mempunyai banyak kelebihan seperti mampu terbang antara 2 hingga 6 meter dari paras laut, berkelajuan tinggi dan berupaya mendarat di atas air. Bagaimana bentuknya dan apa spesifikasinya? Jadi kita bersama Andy Reza Rohadian di Resort World Langkawi bagi mengikuti laporan sempena pameran 5 2017. Andy, teruskan. Baiklah, ni fungsinya untuk apa? Oh, pressure minyak enjin. Baiklah, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Sekarang ini saya berada di bahagian dalam pesawat Airfish
8 ini yang menggunakan prinsip wings in ground dengan menggunakan teknik hybrid gabungan daripada maritim dan juga penerbangan yang berkapasiti untuk membawa 6 orang penumpang dan 2 juru terbang. Sekarang ini saya bukan berada di atas landasan lapangan terbang tetapi berada di atas laut di Pulau Langkawi ini. Jadi ini adalah menariknya berkenaan dengan pesawat Airfish 8 ini. Untuk mendapatkan penjelasan lanjut kita bersama dengan Pengarah Pembangunan Perniagaan iaitu Encik Muhammad Syarum Shah. Apa khabar Encik Muhammad Syarum? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Baik, mungkin Encik Syarum boleh ceritakan kepada penonton di RTM apakah spesifikasi lebih lanjut berkenaan dengan pesawat ini? Terima kasih. Airfish 8 ini merupakan satu teknologi pengangkutan marine yang unik. Secara rasminya ia adalah kapal laut. Tetapi ia merupakan satu teknologi hybrid gabungan di antara marine dan aviation. Maksudnya ia boleh terbang setinggi 7 meter maksimum di atas laut menggunakan prinsip wing in ground effect. Badannya dibuat secara 100% menggunakan teknologi komposit iaitu carbon fiber, ya. Dan dia mempunyai kelajuan maksimum selaju 190 km sejam. Cruising speed lebih kurang dalam 90 knot ataupun lebih kurang 100 km sejam. Muatan yang boleh kita bawa adalah lebih kurang dalam 1000 kg dan berat Airfish ini sahaja adalah 4500 kg. Berbagai kegunaan kita dapat pakai melalui Airfish ini untuk search and rescue, pelancongan, medevac dan sebagainya. Secara umumnya boleh gunakan untuk keselamatan, pertahanan dan juga untuk awam. Ya. Kerjasama Airfish 8 ini merupakan kerjasama di antara 4 institusi. Itu AS Airworks yang Berhad, sebuah syarikat tempatan yang mempunyai kepakaran dalam manufacturing teknologi untuk komposit dan juga aviation. Brigade Works Private Limited daripada Singapura, IP owner Airfish 8. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang akan memberikan kita feedback tentang kejuruteraan untuk pertahanan dan juga APMM ataupun Malaysian Maritime Enforcement Agency yang bakal menjadi kita punya launching customer. Itu secara umumnya. Baik, pagi tadi telah berlangsung majlis penyerahan memorandum persefahaman antara syarikat dan juga kerajaan Malaysia. Di Malaysia sendiri sudah ada berapa banyak ataupun berapa banyak syarikat yang sudah memiliki pesawat Airfish 8 ini? Suka saya menyatakan bahawa ini adalah yang pertama di Malaysia dan juga mungkin yang pertama di dunia adalah untuk kegunaan awam. Jadi kita dengan bangganya juga dapat persetujuan daripada APMM untuk menjadi the first launching customer in Malaysia untuk menggunakan Airfish 8. Ya. Baik, mungkin kita boleh bergerak sedikit untuk Encik Muhammad Syarum menjelaskan lebih lanjut di bahagian dalam ataupun di bahagian luar pesawat Airfish 8 ini kepada penonton TV1. Ini adalah siaran eksklusif kepada anda. Baik. Okey, pesawat marine ini mempunyai 8 tempat duduk, 2 untuk jurumudi dan juga untuk pilot, 6 untuk penumpang. Tetapi perancangan kita adalah pembangunan bersama dengan APM, UPNM dan Brigade Works. Kita akan mengubahkan kepada berbagai konfigurasi yang sesuai. Contohnya untuk ambulan, untuk logistik, pengangkutan, perubatan dan sebagainya. Dan insyaAllah kita sedang juga berusaha untuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan untuk geran pembangunan bagi develop green, ini dipanggil green, kepada spek yang memenuhi cita rasa pengguna sama ada pertahanan, keselamatan ataupun awam. Yang tuan-tuan dapat lihat depan ini adalah instrument panel. Secara umumnya seperti kapal terbang. Dan dia juga menggunakan avionics yang touch screen. Ya. Dan secara umumnya segala panel dalam ini dan dia punya equipment adalah equipment kapal terbang. Itu sebab katakan dia aviation and marine technology. Ya. Baik, kalau kita lihat sistemnya sendiri, apakah sistem menggunakan sistem-sistem yang terkini dan juga canggih dan perbezaannya berbanding pesawat-pesawat lain? Sistemnya sama dengan sistem asas yang ada pada pesawat. Apa ada pada pesawat, ada pada sini. Malah kita boleh upgradekan lagi, insya-Allah akan datang untuk naik operation capability. Maksudnya kita boleh terbang malam menggunakan instrumen tanpa melihat secara visual. Ya. Baik, itu adalah kelebihan ataupun keunikan pesawat Airfish 8 ini yang buat pertama kalinya baru dibawa ke 517 ini, dan anda semua sudah yang masih lagi belum berpeluang untuk hadir ke 5, pesawat Airfish ini akan dipamerkan di kawasan sekitar Resort World Langkawi, dan anda sendiri boleh berpeluang untuk menaikinya sendiri, bukan sekadar menyaksikannya, yang sudah pun dibuka kepada pelawat awam bermula semalam sehinggalah ke Sabtu depan. Terima kasih Encik Muhammad Syarum atas penjelasan itu. Baiklah, untuk perkembangan lebih lanjut berkenaan dengan pameran 5 ini akan kami bawakan kepada anda menerusi Berita Nasional RTM. Jadi untuk perkembangan berita selanjutnya kita bersama kembali dengan rakan setugas di Angkasa Puri. Andy, terima kasih.
Penduduk Sungai Sembilang di Juru Pulau Pinang digemparkan dengan kehadiran seekor buaya air masin atau buaya tembaga. Kehadiran reptilia itu disedari penduduk kira-kira 10.15 pagi tadi sebelum menghubungi talian kecemasan. Pasukan penyelamat yang terdiri daripada anggota Pertahanan Awam APM Seberang Perai Tengah, bomba dan penyelamat perda, polis dan bomba sukarela Juru terpaksa mengawal keadaan kerana kehadiran reptilia itu menarik perhatian orang ramai yang berpusu-pusu ke lokasinya. Dengan bantuan anggota semua agensi tersebut, buaya yang agak besar saiznya itu berjaya ditangkap kira-kira 2 petang tadi sebelum diserahkan kepada Jabatan Perhilitan dan Hidupan Liar Pulau Pinang. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin Abdul Rahman berkenan melancarkan kempen Stray Free Selangor di Shah Alam yang bertujuan memberi kesedaran orang awam terhadap penjagaan dan kebajikan haiwan terbiar. Tengku Permaisuri Selangor merupakan penaung diraja kepada Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO SPCA Selangor. Kempen ini menyasarkan penglibatan masyarakat awam supaya lebih peka terhadap isu haiwan jalanan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat hadir pada pelancaran yang turut dihadiri Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah serta Menteri Besar Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Sementara itu, pengerusi SPCA Selangor Christine Chin dalam ucapannya berkata pihaknya ketika ini memberi perhatian kepada aspek pendidikan sosial dan pemandulan haiwan bagi mengawal populasi haiwan jalanan di Selangor. Seterusnya kita ke Map Malaysia bersama pegawainya untuk laporan cuaca semasa. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Laporan cuaca dimulakan terlebih dahulu dengan melihat kepada carta angin. Secara amnya, angin bergerak dari arah timur tenggara merentasi rantau negeri Sabah dan Sarawak sebelum berubah arah menjadi pelbagai hala bagi kawasan Semenanjung Malaysia gerak menuju ke kawasan sistem bertekanan rendah yang berada di Kalimantan. Angin bergerak dengan kelajuan kurang dari 30 km sejam. Untuk melihat keadaan cuaca semasa kita beralih ke paparan imej gema radar. Pada ketika ini hujan beserta ribut petir di 1-2 tempat sedang berlaku melibatkan kawasan negeri Perak, Selangor, begitu juga di utara negeri Johor serta di negeri Kedah. Hujan beserta ribut petir di 1-2 tempat turut berlaku di negeri Sarawak iaitu di bahagian Limbang, Bintulu, Kapit, Sibu, Sarike dan juga Betong. Hujan beserta ribut petir yang sedang berlaku dijangkakan akan berterusan sehingga kelewat petang nanti. Manakala keadaan cuaca adalah tidak hujan bagi semua kawasan di negeri Sabah. Sebelum berakhir kita ke tinjauan cuaca bandar-bandar utama. Sekian dahulu daripada Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Visual sekitar Majlis Hari Keputeraan Rasmi Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar di Istana Besar Johor Bahru menutup N5 hari ini. Saya Nurlela Muhammad Nur, salam satu Malaysia dan salam hormat.